Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita malam dimulakan dengan sekitar 500 jemputan telah memeriahkan majlis jamuan teh sempena sambutan perayaan Hari Lahir Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud di Eastwood Valley Golf and Country Club Miri pada Ahad. Kehadiran Tun Pehen Sri Abdul Taib serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kuri Taib menyerikan lagi majlis itu yang turut dihadiri golongan kurang berkemampuan dari sekitar Miri. Sejurus tiba Tun Pehen Sri Abdul Taib serta Toh Puan Datuk Patinggi Ragat, majlis dimulakan dengan tarian pembukaan berunsurkan kebudayaan. Selepas bacaan doa, majlis diteruskan lagi dengan upacara pemotongan pulut kuning oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak sambil disaksikan tetamu-tetamu kehormat yang lain. Tun Pehen Sri Abdul Taib kemudiannya menyempurnakan penyampaian sumbangan bantuan kepada 150 penerima yang terdiri daripada 100 penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS dan 50 penerima bantuan daripada Ragat Foundation. Untuk rekod, penerima bantuan JKMS terdiri daripada 54 penerima skim bantuan warga emas dan 46 penerima skim orang kurang upaya di mana mereka mendapat bantuan tunai serta keperluan asas. Manakala 50 penerima bantuan daripada Ragat Foundation turut diberi sumbangan berupa bantuan tunai dan keperluan asas. Sementara itu, para hadirin juga disajikan dengan persembahan hiburan tempatan. Turut hadir Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumani Tun Tuanku Bujang. 3 Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Embas, Datuk Amar Orang Tengah Ali Hassan dan Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kuhian serta isteri masing-masing. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awan Nasar, Menteri-Menteri Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri, Ketua-Ketua Jabatan dan Div-Div kehormat yang lain. Laporan seterusnya. Meskipun berbentuk kerohanian, Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Simunjan bukan penghalang untuk masyarakat menghargai seni budaya Islam, terutama dalam menghayati sambutan Maulidur Rasul. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Sri Nancy Shukri, ia merupakan isyarat positif yang membuktikan seni warisan masih mendapat tempat di hati masyarakat termasuk anak-anak muda. Inilah yang menjadi hasrat motek menerusi dasar kebudayaan negara, iaitu yang kita panggil DAKEN, bagi melahirkan generasi berbudaya yang menghargai warisan budaya seni lama negara yang berkemungkinan akan pupus jika tidak dipelihara dan dihargai pada hari ini. Apa yang diusahakan Perkajas dan semua yang terlibat dalam menceriakan Simunjan dengan aktiviti pelancongan seni dan budaya seperti ini sudah tentunya akan meletakkan Simunjan sebagai salah satu destinasi menarik di Sarawak dan di Malaysia hanya untuk dikunjungi. Beliau berkata demikian semasa berucap bagi menyempurnakan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Simunjan pada Sabtu. Pada majlis itu, Datuk Sri Nancy yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong turut menyampaikan sumbangan dana kepada 39 penerima yang terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Badan Bukan Kerajaan, NGO, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Rumah Ibadat di Dewan Undangan Negeri Dun Simunjan dan Dun Gedong dengan jumlah keseluruhan RM455,000 daripada keperuntukan Projek Mesra Rakyat PMR. Pada masa sama, Datuk Sri Nancy Shukri juga menyampaikan hadiah-hadiah kepada pemenang bagi pertandingan zikir dan hadrah. Sementara itu, seramai 71 orang peserta dari 4 buah kampung di daerah Limbang menerima sijil masing-masing dalam majlis graduasi kelas pendidikan literasi fungsian versi 2.0 dan Literasi Education for Adult Skills LEADS. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Hasbi Habibullah berkata, program ini bermatlamat meningkatkan tahap literasi di luar bandar dan pedalaman Sabah dan Sarawak melalui 3M iaitu membaca, menulis dan mengira ke arah meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Katanya lagi, ini adalah usaha kerajaan dalam memberi pendidikan yang bukan hanya daripada kanak-kanak tetapi juga kepada masyarakat dewasa dan orang tua dalam zaman digital ini.
Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Graduasi Kelas Pendidikan Literasi Fungsian versi 2.0 dan Literasi Education for Adult Skill Leads Kemas Daerah Limbang tahun 2022 di Dewan Kampung Bungaraya di Limbang pada Sabtu. Ujarnya lagi di bawah inisiatif pendidikan untuk semua, usaha ini bukan hanya dilaksanakan di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia menerusi agenda di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan UNESCO. Tambah Datuk Hazbi yang juga ahli Parlimen Limbang, beliau berharap Jabatan Pembangunan Masyarakat Kemas akan dapat melahirkan pemimpin tempatan dalam aktiviti-aktiviti di bawah unit pembangunan komuniti. Jelasnya dengan adanya program seperti ini, Kemas telah memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat bersama-sama menimba ilmu, pengetahuan dan memanfaatkannya. Ujarnya dengan cara ini juga dapat menaikkan semangat mereka dalam menjalani kehidupan seharian dan secara tidak langsung pembangunan ilmu kerohanian dan modal insan dalam masyarakat kita pada hari ini. Keperkembangan di Bintulu. Kira-kira 650 orang peserta dari 23 kontijen telah menyertai perarakan kebudayaan suku kaum sempena Pesta Tatau 2022. Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John C.K. Tayai, perarakan ini disertai oleh pelbagai suku kaum termasuk Cina, Iban, Melayu, Vai, Punan dan Berketan yang diketuai Kelab Gagung Sarawak. Jelasnya lagi, sasaran peserta sekitar 300 hingga 500 orang menyertai perarakan ini telah tetap mendapat sambutan yang menggalakkan dengan 650 orang yang telah menyertainya. Ujarnya lagi, perarakan ini adalah sejauh 1.5 km dari bulatan Pasar Baru ke pentas utama di Pasar Lama Tatau. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perarakan Kebudayaan Suku Kaum di daerah Tatau pada Jumaat. Tambahnya, objektif program ini adalah bagi mengetengahkan pakaian tradisional suku kaum masing-masing selain memberi pengetahuan khususnya kepada golongan muda berkaitan dengan pakaian tradisional suku kaum. Pelbagai pertandingan turut diadakan sepanjang 2 minggu Pesta Tatau termasuk perahu berhias, bermukun, berbatak lampung, engkabang ran, futsal, badminton, ratu etnik, kraft tangan, manik buri, karaoke dan sebagainya. Sementara itu, pertandingan powerboat dan sepak takraw veteran yang turut diadakan akan menyaksikan penyertaan luar Sarawak iaitu dari negara Brunei Darussalam. Paparan selanjutnya. Setiap tahun bersamaan dengan 12 Rabiul Awal seperti kebiasaannya, semua umat Islam menyambut Maulidur Rasul bersempena memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ketinggalan Pertubuhan Anak Seri Madrasah Kuching PASBK yang turut mengadakan sambutan Maulidur Rasul 2022 bertemakan Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran di Dewan PASBK di Kuching pada Ahad. Majlis Perhimpunan dan Perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijrah itu telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki. Sebanyak 14 kontijen yang terdiri daripada anak-anak kampung, madrasah serta kampung sekitar telah menyertai perarakan ini. Mereka terdiri dari Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Satok, Sekolah Kebangsaan SK Rakyat Jalan Haji Bol Hassan, Surau Madrasah Masjid Darul Hana Patinggan, SK Merpati Jepang, Surau Nurul Islam, Harwood Timber Sendian Berhad, Kampung Bintangus Kecil dan Masjid Darul Istiqlal, Kampung Sungai Maung. Selain itu, Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak, AKI BMS, Masjid Al-Hakim Muda Hashim, Surau Darul Uyun, Kawasan Rukun Tetangga KRT Taman Alamanda dan Surau Darul Khabar, Kampung Temedak turut menyertai perarakan tersebut. Perkembangan berikutnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak dan Petronas telah mengadakan program Kita Selamat yang memberi kesedaran dan memperkasakan belia serta peserta untuk lebih bertenaga dan peka terhadap keselamatan kebakaran. Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman Elias Husaini berkata, program ini merupakan penjenamaan semula daripada nama Summer Camp yang bermula pada tahun 2014 sehingga 2021. Katanya penjenawaan semula bermula tahun 2022 telah memperluaskan penyertaan peserta dengan penambahan penyertaan dari peringkat sekolah menengah di mana sebelum penjenamaan ianya hanya melibatkan ketua masyarakat di Miri. Ujarnya lagi, pelaksanaan program ini dijayakan oleh JPPM Negeri Sarawak dan Petronas untuk memberi kesedaran keselamatan kepada para peserta. Beliau berucap dalam merasmikan program Kita Selamat 2022 di Marriott Resort dan Spa Miri pada Khamis.
Seramai 60 orang ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dan 39 orang kadet bomba daripada 4 buah sekolah iaitu Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang, SM Sains, SMK Merbau dan SMK Berkenu telah terlibat dalam menjayakan program ini yang diadakan 2 fasa di Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng dan Miri Marriott Resort and Spa. Pada majlis itu juga, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak telah menyerahkan sumbangan 50 jaket keselamatan kepada JBPM Cawangan Miri untuk diagihkan kepada para nelayan di beberapa buah kampung yang mempunyai risiko dan bahaya aktiviti air. Sebelum mengakhiri buletin, saya mewakili warga kerja UKAS ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul 1444 Hijrah bersamaan 2022 Masihi kepada semua umat Islam. Sekian edisi malam bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #menyebabfakta. Salam UKAS.